Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang keras itu dengan bergusti. Akan tetapi orang yang keras ialah orang yang menguasai dirinya semasa marah. Okey? Dan kemarahan ni kita boleh perhatikan, ada semasa kita lemah dan ada juga semasa kita kuat. Betul tak? Masa kita lemah, kita marah kerana orang zalim kita. Masa kita kuat, kita marah orang tak hormat kita. Betul? Betul tak? Kita lalu orang tak bagi jalan kan? Ya, kita marah lah kan? Tangkap semua dia orang ni kan? Tak bagi jalan. Okay? Masa kita lemah pula, orang zalim kita marah. Kerana dia ni kan, mentang-mentang aku lemah, dia zalim aku. Okay? Jadi kemarahan itu perlulah dikekang dan ditahan supaya tidak melewati batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Okey. Ada kan siapa cerita kisah Ali radhiyallahu anhu, dia bergusti dengan siapa? Dia menang. Betul. Kemudian kawan tu ludah kat dia kan. Dengar cerita tu. Yang lebih kurang lah. Bila kawan tu ludah kat dia, kawan tu ajak gusti sekali lagi, dia kata tak nak gusti dah. Kenapa dia tak nak? Kerana yang tadi itu kerana Allah dia gusti tu kan. Tapi yang ni bila dah kena ludah, dia jadi apa? Kerana marah aku dihina, aku nak ni dah tidak kerana Allah lagi dah. Okey, so itu yang perlu kita sentiasa berikan perhatian, bagaimana nak menjaga hati kita supaya tidak bertindak berdasarkan kepada kemarahan. Okey, biasanya orang sebut kan, siapa yang marah tidak rasional. Tak waras lah maksudnya. Masa muda tak waras. Kan? Okay. Jadi dia tak waras maksudnya dia akal dia tak ada. Jadi kalau dia bertindak juga, artinya dia akan membuat perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang dan menyakitkan dia juga selepas dia waras nanti. Okay? Ada satu kisah yang saya dengar lah di Arab Saudi. Seorang penceramah kat sana, saya tak ingat siapa dia, mungkin Sa'ad Al-Buraik ataupun yang lain. Dia penceramah mengatakan bagaimana syaitan mengganggu orang yang marah. Seorang bapa ni, anak dia nakal-nakal. Satu hari entah anak dia buat, saya pun tak ingat dah, lama dah dengan kaset tu. Dulu tak ada lagi apa benda ni, CD tak ada, dulu kaset je kan. Okay? Komputer pun rasanya baru nak masuk dalam Saudi kot. Okay? Tak apalah, yang pentingnya kita pendengar. Dan kita dapat tahu daripada ceramah tu, dia kata seorang bapa ni terlalu marah pada anak dia sehingga dia ikat tangan anak dia dan kaki anak dia. Ikat. Kalau marah kita ikat kuat ke kita ikat perlahan? Kuat. Dan dia tinggalkan. Tak lama lepas tu dia datang, anak dia menangis-nangis lah, minta maaf, sakit lah benda semua. Jadi lama-lama dia tengok tangan anak dia biru. 2-3 orang anak dia kan, biru, kaki pun biru. Jadi dia pun buka, anak dia kata sakit, dia pun bawa ke hospital. Di hospital, doktor keluar memberitahu kepadanya bahawa berlaku apa, entah tak tahulah, saya tak tahu nak sebut benda tu, saya tak ingat pun. Tapi berlaku sesuatu lah pada tangan-tangan dan kaki mereka, menyebabkan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka perlu dipotong. Okey, perlu dipotong. Tak nak selamatkan apa? Potong. Jadi bila dia potong, ialah dah potong, budak-budak kecil kan, balik kepada ayahnya mengatakan, ayah kan, nangis-nangis kan, minta ke ayah dia ataupun ayah, apa dia, ayah maaf, ayah kembalikanlah tangan kami dan kaki kami. Kami tak akan buat lagi dah kesalahan tu. Okay, masa tu si ayah tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa, dah habis dah. Okay? Jadi bila datangnya ghadab, kemarahan, kita fikirkan, kena fikir banyak benda kan. Kita kena bukan fikir, tak boleh fikir lah. Tapi kita kena buat beberapa perkara yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah kalau nak bercakap, senyap kan, ataupun sebut pertama sekali a'udzubillahi minasyaitanirrajim kan, kerana ghadab itu datangnya daripada syaitan. Kemudian kalau kita berdiri, kita duduk, kalau kita duduk kita baring, kalau kita nak bercakap, kita senyap, tahan. Okay, kalau kita tak ada, kalau kita berada di situ, maka kita pergi ke tempat lain. Okay, itu yang kita buat supaya kita tidak melakukan sesuatu, bercakap berdasarkan kepada kemarahan. Okay, kalau dalam motivasi sekarang ni, antaranya dia kata tengok muka kita. Yang masa marah tu tengok cermin.
Okay? Tapi takut tengok cermin kan, kita tumbuk cermin tu kan. Jadi kita marah kat cermin pula. Jadi tak sah. Ataupun nak buat tu buat lah. Tapi kita kata saranan Rasulullah SAW lebih kita utamakan, okay? Ambil air semayang antaranya kan. Dan bila kita marah, biasanya kita telinga akan merah, kepala pun panas. Kita ambil semayang, benda tu akan meredakan, okay? Kemarahan daripada syaitan. Ini bukan hadis lah, tapi kemarahan tu adalah satu kepanasan kan, bila kita akan dapat rasakan. Dan benda tu akan disejukkan dengan al-wudu. Mungkin maksud hadis, okay? Satu perkara lagi berkenaan dengan kemarahan, bila dah sebut tentang marah ni, ialah kita kena cuba sedaya upaya untuk menjadikan diri kita ni manusia yang, apa kita sebut bahasa sekarang ni panggil cool kan, okay? Tapi kalau bahasa Arabnya dia panggil al-hilm, halim, dan al-anah, okay? Inna fika khaslatain, sesungguhnya di dalam diri engkau, okay, ada dua sifat, yuhibbuhumallah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu wal-anah. Saya rasa saya ada bawa hadis ni, tapi tak tahu kat mana, kat sini ke tempat lain. Al-hilm adalah ketenangan, okay? Al-anah tu yang ketenangan. Al-hilm ni macam kebijaksanaan, wise, kebijaksanaan, okay? Al-anah ketenangan, okay? Apa dia yang berlaku? Sahabat yang datang tu, saya pun tak ingat nama dia, tapi dia datang bersama rombongan, okay? Rombongan ni bila sampai ke masjid Nabi, semua nak jumpa Nabi. Masuk. Tak ingat nama dia. Tak apalah, dia kawan ni, dia buat apa? Dia ikat untuk kawan-kawan dia. Dia ikat unta semua. Dia ikat dia elok, unta dia pun diikat kan. Okay, barulah dia masuk berjumpa dengan Nabi. Kawan ni dah jumpa lama dah, tinggal unta semua, okay? Kan? Jadi Rasulullah mengatakan, inna fika khaslatain, sesungguhnya pada diri engkau ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Apa dia? Kita ulang balik semula, apa dia? Ketenangan dan kebijaksanaan, ataupun kebijaksanaan dan ketenangan, okay? Kalau bijaksana tak tenang, masalah kan? Kalau tenang tak bijaksana pun masalah juga. Tenang tapi bodoh, contohlah kan? Tenang, relax, tapi tak tahu nak buat apa. Terbakar pun tengok je api kan? Boleh? Tenang, kenapa? Tenang, tengoklah api tu. Mana boleh? Dia kena tenang, okay, tenang dulu, dan tahu nak buat apa. Bijaksana lah, okay? Tapi tak, kalau bijaksana tak tenang, masalah juga kan? Mungkin dia kena, orang kata apa, kena, bila dia panik tu akan menyebabkan banyak benda yang tidak terurus, okay? Dia bijaksana, dia bijak, tapi bila dia panik mungkin dia lari cepat sangat, jatuh. Contohlah kan, okay?